Okey, hubungan antara tekanan dengan kedalaman air diberi oleh persamaan ni ha. Tekanan sama P. P tu apa tu? P tu adalah pressure pressure tekanan. So tekanan sama dengan H. H tu apa H? H apa? Kedalaman. Ya betul, kedalaman okey. Ni kedalaman okey. Ataupun yalah kedalaman okey. Rho kita tak panggil P tau, kita panggil rho. H-R-H-O. Rho. Okey, rho tu apa? Rho mewakili Ketumpatan. ya ketumpatan. Lepas tu G. G adalah graviti pecutan graviti. Okey, soalan tanya apakah unit P? Pressure, tekanan ni apa unit dia? Okey. So nak buat. Kamu masukkanlah unit dia. Okey, kedalaman. Apa unit untuk kedalaman? Unit SI. Standard International. Kedalaman. Panjang lah kan. Apa unit dia? Respon. Ya. Ya, meter. Okey. Meter. Lepas tu rho ketumpatan. Ketumpatan apa unit dia? Ketumpatan. Formula nak kira ketumpatan macam mana? Jisim bahagi isi padu kan? So kalau jisim unit dia apa jisim? Unit SI. Ya, kg isi padu? cm square. Isi padu lah. Bukan luas isi padu. Isi cm padu. padu. Meter. cm padu ke meter padu? Ni unit SI ni, Standard International ni. Meter. Meter padu. So kalau kg per dengan meter padu, so kita jadi apa ni? Kg ni meter padu bawa ni atas jadi apa ni? Jadilah meter Negatif. T3. Okey. So jadilah kg meter -3. Cikgu tak rekod Ada. Okey, kg meter -3. Okey, lepas tu graviti lah. Graviti, pecutan graviti. Pecutan. Unit SI, Standard International. Apa dia? ms-2. ms. Dia tak sebut minus, dia sebut negatif. ms -2, okey. So meter saat -2. Okey. So yang mana kita boleh cancel, kita cancel. So ni ada kg, okey. So ada kg. Lepas tu ada meter. Ni meter. Macam nak buat ni? Meter. Okey, meter ni darab dengan meter -3. Lepas tu darab dengan meter ni So jawapannya apa? Ni indeks dia 1 Ni indeks dia -3, ni indeks dia 1. So meter apa ni? Meter kuasa berapa ni? -1. Sekejap kita try 1 tambah -3 tambah 1. So 1 tolak 3 tambah 1. 1 tambah 1 tolak 3 -2, -2 tambah 1 -1. Kamu dapat -1 Okey, so meter -1. Lepas tu dah habis meter, okey yang 3 saat lah, itu saat -2. Jadi jawapannya apa? A ke B ke C? B, okey, kg meter -1 saat -2. Okey, boleh? Boleh. Okey, next nombor 4. Apabila sebuah kereta bergerak dengan hal laju mala antara berikut yang manakah menunjukkan penyataan yang betul? Okey,
Kalau had laju malah. Oh, ni cikgu tak ajar kot tips dia. Nak ajar pun 30 orang je dalam ni. Ke korang nak belajar sekarang? Ke kat rumah, kat sekolah je nanti? Sekarang. Dia sekolah je sekarang. Sekolah. Sebab dia macam tips yang berguna lah juga. Tapi kalau tu sikit je macam ni. Abaikan lalu nombor 4. Nombor 4 dia ajar kat sekolah. Dah semua tak ada Ramai tak ada. Okey, kita pergi nombor 5. Situasi manakah yang menunjukkan kesan hukum gerakan Newton pertama? Kalau hukum gerakan Newton pertama ni berkaitan dengan apa? Inersia. Ya, dia berkaitan dengan inersia. So kalau inersia, yang mana satu inersia? Yang mana satu inersia? Basikal. Ya, dia naik basikal, lepas tu tiba-tiba dia brake mengejut, so badan dia ke depan. Kenapa dia ke depan? Sebab inersia. Apa maksud inersia? Siapa boleh bagi inersia? Dia mengekalkan keadaan dalam mengekalkan keadaan asalnya keadaan asalnya. Mengekalkan keadaan asalnya sama ada sama ada dalam keadaan statik ataupun dia tengah bergerak dia mengekalkan keadaan asalnya sama ada dalam keadaan statik atau bergerak. Apabila dikenakan daya luar, apabila dikenakan daya luar. Okey, maksud dia macam ni lah. Macam Ali ni kan, dia tengah naik basikal. So apa keadaan asalnya sebenarnya? Dia tengah kayuh basikal. So keadaan asalnya apa? Dia tengah statik ke dia tengah bergerak? Bergerak. Ya, bergerak sebab dia tengah kayuh basikal kan. Dia tengah bergerak Tiba-tiba dia brake mengejut. Okey, itu daya luar lah tu. Dia mengejut, dia brake mengejut. So daya luar. So bila daya luar dikenakan, dia akan mengekalkan keadaan asalnya. Maksudnya asalnya dia tengah bergerak. So walaupun dia tengah itu kan brake basikal lah. Ya Allah Tuhan, dia buat apa? Dia terlanggar benda ni. Aduh, dia terlanggar blok terlanggar kayu. Okey. So bila dia terlanggar kayu, jadi basikal tu akan stop Dia akan stop. Tapi disebabkan inersia, so dia kekalkanlah keadaan asalnya yang tengah bergerak tu. Okey, dia kekallah juga keadaan asalnya yang tengah bergerak. Asalnya kan basikal macam ni, dia tengah naik, tengah bergerak, tiba-tiba dia langgar kayu ni. So keadaan asalnya tengah bergerak. So bila dia langgar kayu, so kayu tu daya luar. So sepatutnya dia stop, tapi dia tak stop. So dia akan kekalkan keadaan asalnya yang tengah bergerak tu. Tu yang dia terhumban ke depan. Faham? Faham. Okey. Next. Nombor 6. Graf sesaran manakah yang mewakili gerakan satu objek dengan pecutan seragam? Nombor 6 ni pun dia ada kaitan dengan tips yang cikgu nak bagi. Dia ada kaitan dengan nombor 4. Dia pakai tips yang sama. Kalau kamu masuk kelas cikgu Wahid, dia dah ajar lah tips tu. Ada tak yang masuk? Hari tu kan korang ada join kan kelas cikgu Wahid? Ada tak dia ajar tak tips pasal yang graf ni? Ada. Oh ada Yang perkenalan tu ada Ada. Lepas tu keganasan tu ada Ada. Oh ada. Tapi tak apalah, yang cikgu ulang je lah masa buka sekolah sebab tak semua orang ada kan dalam ni. Okey, kita buat yang ni nombor 7.
Okey, seorang budak lelaki melontarkan sebiji batu ke atas secara menegak dengan had laju awal dia 8 meter saat -1. Hitungkan tinggi maksimum. Tinggi tu S lah kan, S. Panjang kan. Apa panjang pula apa. Jarak kan. Jarak. Okey. Hitungkan tinggi maksimum batu tersebut sebelum jatuh. Abaikan rintangan udara. Okey, so formula apa yang sesuai ni? Kita ada batu. So had laju awal dia adalah 8 meter saat -1. Lepas tu kita baling ke atas. Nanti bila baling ke atas. Okey, bila kita baling batu ni ke atas. Nanti batu tu dia akan berhenti seketika kan. Dia akan berhenti seketika. So bila dia berhenti seketika tu. So had laju akhir dia apa? Kosong. Kosong. Ya, had laju akhir dia kosong sebab dia berhenti seketika. Sekejap je pun dia berhenti seketika, lepas tu dia turun bawah, okey, ikut graviti. Jadi apa ni? Apa ke? Formula okey, dia suruh kira tinggi berapa. Okey, ni lah S. Jarak. Formula apa yang sesuai? Kita ada V, kita ada U, okey, lepas tu kita ada S. Dan kita juga ada pecutan graviti. Okey, berapa pecutan graviti? Semua orang tahu pecutan graviti berapa? 9.81. Ya, 9.81 meter saat -2 kan. 9.81. So kita adalah A. Okey, A. Formula apa yang sesuai? Adakah V sama dengan U tambah AT? Ada masa lah kat sini? Tak ada kan? Dalam soalan ni ada tak dia cakap pasal masa? Tak. Tak ada, so tak sesuai. Adakah formula apa Sekejap kat depan. U2 per 2G. Ya, okey. Yang ni tersesuai lah ni sebab tak ada jarak kan, tak ada S. Tengok yang mana ada S. Ni ada S. Ini pun ada S. Tapi masalahnya yang nombor 3 ni dia ada T time. So tak boleh. So yang ni lah nombor 2 lah paling sesuai. Okey. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Kita ada had laju akhir, kita ada had laju awal. Kita juga ada A pecutan graviti. Nak cari S ni S jarak. So bolehlah pakai formula yang tu So mana tadi? Okey, jadi V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. So nak cari S kan? Okey, so U kuasa 2 tambah 2AS sama dengan V kuasa 2. So 2AS sama dengan V kuasa 2 tolak U kuasa 2. Lepas tu nak cari S sahaja, V kuasa 2 tolak U kuasa 2 bahagi 2A. Ni Boleh? Okey, masuk dalam formula dapat apa? Okey, V, had laju akhir. Had laju akhir dia berapa? Had laju akhir dia? Had laju akhir dia adalah 8 kan? Had laju akhir dia 8 pula. Kosong. Ni had laju akhir dia V. Had laju akhir dia kosong. Okey, kosong kuasa 2 tolak dengan had laju awal dia 8. 8 kuasa 2 and then bahagi 2. Okey, pecutan graviti. Pecutan graviti adalah 9.81. Okey, 9.81. Okey, kejap Mana? Oh. Cikgu tu silap ke? Negatif. Okey, kalau dia pecutan graviti, dia ke bawah. Okey, bila ke bawah, okey 9.81. Masuklah 9.81. Okey. Betul lah 9.81. Okey, jadi kat sini kosong kuasa 2 ni okeylah kosong. Okey, kosong. So yang tinggal ni. Jadi negatif ni
Negatif 8 darab negatif 8 berapa? Negatif 8 kuasa 2 berapa? Negatif 8 kuasa 2. Negatif 64. 64. Kan? Sepatutnya ni lah kosong tolak 8 kuasa 2, 64. Lepas tu bahagi 2 bahagi 981 dapatlah. Berapa? 19.6 Okey, so jawapannya negatif 64 bahagi dengan 19.6. Dapat berapa? Negatif 3.26. Negatif 3.26. Oh, okey. Kejap. Cikgu tersilap. Okey, padam balik ni. Okey, kan percutan graviti 9.81. Percutan graviti ke mana graviti? Bawah. Graviti ke bawah kan? Sekejap Okay, graviti ke bawah. So bila ke bawah nilai dia ni lah 9.81 ni. Itu ke bawah. So kalau dia ke atas, sebab kita baling bola ni ke atas kan? Kita baling batu ni ke atas. So kalau kita baling dia ke atas, so nilai dia akan jadi apa? Kalau Negatif. kalau kita baling ke atas, nilai dia akan jadi negatif negatif 9.81 meter saat negatif 2. Okay, yang 9.81 tu maksudnya arwah dia ke bawah sebab graviti ke bawah. So nilai dia macam ni lah 9.81. Tapi kalau kita baling ke atas, kita lawan arwah graviti. So bila lawan arwah graviti, nilai dia kena buat negatif negatif. Okay, so V kuasa 2 tadi hal ajar akhir dia kosong. Tolak U 8. Okay, kuasa 2 and then bahagi 2. Disebabkan kita baling ke atas lawan graviti, so negatif 9.81. Okay, boleh. So, okay. So ni kosong, jadi kosong tolak, ni 64 bahagi 9.81 darab 2, negatif. So dapatlah negatif 19.6. Jadi negatif 64 bahagi dengan negatif 19.6 apa? Dapatlah positif. Positif apa? Positif 3.26. Okay. Sebab tu jawapannya 3.26 meter. Okay. Maksudnya tinggi yang dia baling tu adalah sebanyak 3.26 meter. Okay. Boleh setakat ni? Okay, boleh. Dia kertas satu ni dia punya unit dah ada kat sini. Dia tak ada buat macam tiba-tiba sini meter tiba-tiba sini 3.26 meter ke, tiba-tiba kat sini 3.26 sentimeter ke, tak. Biasanya unit kat sini seragam. Okay, so kamu tengok, so tak payahlah pening sangat pasal unit dia. Yang penting dia punya nombor tu jawapannya apa 3.26. Okay. Next kita pergi nombor 8. Nombor 8. Pelajar 1 menunjukkan sebiji buah kelapa gugur daripada pokok. Graf percutan masa manakah yang mewakili gerakan buah kelapa itu? Okey. Yang ini macam mana ni? Ini pun ada kaitan juga dengan tips yang Cikgu Wahid tu yang perkenalan keganasan tu. So soalan nombor 8 ni pun Cikgu KIV kan jugalah. Buka sekolah nantilah. Okey. Boleh? Boleh. Sebab yang ada pun berapa orang je, 15 orang. Okey. Okey, next. Kita pergi nombor 9. Ni pelanggaran antara dua buah kereta. Pernyataan manakah paling tepat mewakili pelanggaran tersebut? Okey, dia kata bila dia langgar, dia tunjuk apa kat sini? Dia tunjuk yang kereta merah dan kereta putih tu dia melekat ke tak melekat? Melekat. Dia melekat So pelanggaran apa yang ada melekat-melekat ni? Yang melekat bersama-sama kan? Stick together. Pelanggaran apa ni? Kenyal ke tak kenyal? Oh ni siapa jawab?
Hani jawab, pelanggaran tak kenyal. Ya betul, pelanggaran tak kenyal Ya, pelanggaran tak kenyal. So dalam formula pelanggaran tak kenyal, okey, apa formula dia? Biasanya kan M1U1 tambah dengan M2U2 sama dengan M1V1 tambah dengan M2V2 kan. Yang ni sebelum pelanggaran. Ini selepas pelanggaran. Okey. So kita ada ni. Ni M1 tu kereta merah, M2 tu kereta putih. Ada dua kereta. Sebelum berlanggar. So ni had laju masing-masing selepas berlanggar. Inilah dia punya ni had laju masing-masing. Ini kalau pelanggaran kenyal Pelanggaran kenyal formula dia macam ni. Dia asing-asing. Selepas berlanggar dia tak melekat. Dia bawa haluan masing-masing. Itu pelanggaran kenyal, dia tak melekat. Tapi kalau dia melekat, kita panggil pelanggaran tak kenyal. Jadi dia punya formula dia adalah apa formula dia? Dia sama je M1U1 tambah M2U2. Maksudnya sebelum pelanggaran tu dia bawa kereta asing-asing kan sebelum. Tapi selepas dia berlanggar tu dia melekat. Disebabkan dia melekat, so formula dia akan jadi, dia akan kongsi had laju. So bila dia kongsi had laju, maksudnya ni jisim kereta merah dengan tambah dengan jisim kereta putih ni, dia kongsi had laju. Dia kongsi had laju. Sebab tu formula dia macam ni. So boleh beza tak pelanggaran kenyal dengan pelanggaran tak kenyal? Boleh. Boleh Pelanggaran tak kenyal dia melekat. Bila dia melekat, jadi selepas pelanggaran dia akan bergerak bersama-sama sebab tu lah had laju dia sama. Dia akan kongsi had laju sama-sama. So sebab tu formula dia yang A. Okay, next. Nombor 10. Pelajar 3 menunjukkan situasi seekor sotong bergerak dengan mengeluarkan cecair pada had laju tinggi. Pernyataan manakah yang betul tentang situasi di atas? Okey. Ni dia pakai prinsip apa ni? Bergerak mengeluarkan dengan mengeluarkan cecair dengan had laju yang tinggi. Dia macam roket Perasan tak dia macam roket? Kan roket tu kan kalau dia nak bergerak, dia kena ada had laju gas kat sini. Gas keluar kat bawah ni kan. Gas tu keluar dengan had laju tinggi. Barulah roket ni boleh ke atas. Dia bergantung pada had laju gas yang kat belakang ni kan. Kan kita ada buat eksperimen kan roket. Kalau air, roket air. Kalau air tu keluar, kita pakai air kan. Kalau air tu keluar had laju tinggi kat belakang dia. So yang depan ni pun laju juga. So dia boleh ke depan. Ini pun dia pakai prinsip keabadian momentum. Okey, tadi kan kita tengok pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal. Ini pun, dua-dua ni pun dia pakai prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum kan cikgu ajar ada berapa jenis prinsip keabadian momentum? Ada 3 kan? Iaitu apa? Iaitu ni. Pelanggaran kenyal. Ni 1. Lepas tu nombor 2 ni pelanggaran tak kenyal. Yang nombor 3 apa? Nombor 3 adalah letupan. Contoh letupan itulah roket. Ingat tak benda ni? Ingat. Ingat kan? So untuk kes sotong ni dia macam roket lah. So dia pakai ni lah, dia punya konsep dia tu macam ni lah letupan ni Iaitu had laju apa ni? Kat belakang ni tinggi, kan ni had laju cecair dia tinggi, so dia buatkan sotong ni ke depan. Aku tak sangka pula sotong bergerak macam ni So dia pakai prinsip keabadian momentum. Yang mana satu maksud prinsip keabadian momentum? A, B, C atau D? Tak ingat? Apa maksud prinsip keabadian momentum? Ingat.
Tak ingat? Okey, prinsip keabadian momentum. Kita ada sebelum pelanggaran dengan selepas pelanggaran kan. Jadi macam ni kan. Jadi kan jumlah momentum sebelum pelanggaran dengan selepas pelanggaran tu adalah sama sama. Sebab tu dia ni kan sama. Okey, sama. Kalau kat sini 50 kg meter saat negatif 1, so sini pun 50 kg meter saat negatif 1 juga. Dia sama. Jadi jumlah momentum dia sama. So yang mana jumlah momentum dia sama? Yang mana? Yang sama tu maksudnya diabadikan lah. Jadi yang mana? A lah. Okay, jumlah momentum sebelum dan selepas adalah diabadikan. Maksudnya sama. A. Okay, untuk letupan ni pun dia ada formula dia juga. Untuk roket ni. Siapa ingat formula dia? Kosong sama dengan 5. M1 V1 tambah M2 V2. Ya, M1 V1 tambah dengan M2 V2. Yang ni yang selepas kan, ni selepas yang dia macam sama ke macam tadi kan, M1 U1 M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah dengan M2 V2 kan. Ni sebelum, ni selepas. So dalam letupan yang sebelum tu kosong so dia akan macam ni lah formula dia. Okay. So selepas letupan, ni lah. Okay, ni apa? Ni hal laju gas kan, gas roket tu. Lepas tu yang ni hal laju roket yang ke atas tu. Ni yang selepas tu, selepas letupan. So ni formula dia. Tengok baliklah handout yang cikgu bagi. Boleh? Boleh. Boleh Jadi kan jumlah momentum ni kalau sini dah kosong tu, ni sebenarnya yang ni pun kosong juga lah sebenarnya ni pun kosong juga. Inilah nama dia, jumlah momentum sebelum dan selepas diabadikan. Okay, next. So pergi nombor 11. Kamu kan form 4, make sure tau basic kena kuat basic kena kuat. Okay, baru boleh buat fizik SPM. Kena buat, sebab tu cikgu beri nak ajar form 4 ni. Faham tak? Bukan saja je nak buat kelas ni, nak bagi basic kamu kuat je. Sebabnya budak tahun lepas basic dia orang lemah so cikgu pun macam lemah takutnya kalau basic lemah. Dah lah korang ni jenis yang study apa yang tak ada kat sekolah kan. Cikgu ajar kamu masa kat sekolah waktu bila je? Chapter apa? Tajuk 1 tak kot. Berapa bulan kita bersemuka? Tahun lepas? 4 bulan kan? 4 bulan tu pun untuk topik apa je? Kebanyakan Gelombang. gelombang je yang kita bersemuka. Yang lain semua online kan? Maksudnya apa? Kalau maksudnya untuk batch kamu ni, cikgu rasa yang dapat bersemuka 20% je. Betul tak? Yang cikgu ajar bersemuka. Yang online berapa? 80% online. Bayangkan 80% online. Agak-agak boleh ke? Boleh ke SPM ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah 80% saya online. Aduh, pening Itu pun cikgu tak tahu siapa yang betul-betul fokus. Entah ada yang tengah main game tu. Ada tak yang main game? Tiba-tiba kat sebelah tu dia main game. Tak fokus. Fokus. Bukan main game. Tak. Okay. Tak main game tak apalah. Kalau budak batch yang SPM yang baru ni, dia orang macam 50% bersemuka, 50% online. Itu pun cikgu rasa teruknya basic diorang. Tapi yang kamu punya ni 20% bersemuka je, 80% online. Tak tahulah. Adakah berdouble teruk ke ataupun macam okey je. Kalau okey je tak apalah, bagus kan kalau okey. Okey, nombor 11. Okey, pergi nombor 11. Apakah sifat suatu jasad yang tidak berubah jika suatu daya dikenakan ke atasnya? Apakah sifat suatu jasad yang tidak berubah jika satu daya dikenakan ke atasnya? Contohlah kalau bola. Kalau kamu tekan bola tu, ubah tak dia punya saiz dia?
tekan bola tu. Berubah kan? Asas dia berubah. Kalau hal laju, asalnya bola tu tengah slow kan. Tiba-tiba kamu tendang lagi. So dia laju, dia bertambah laju. So hal laju dia pun berubah. Bentuk dia berubah tak? Bentuk bola. Tiba-tiba kamu tekan bola tu bagi kemik. Berubah tak bentuk dia? Berubah. Yang takkan berubah dia punya apa? Di Ya, jisim takkan berubah. Kalau bolanya 1 kg, buat macam mana pun kamu kemik ke apa ke, memang dia 1 kg. Okay? Okay, next. Okay, ni mengapakah bahagian hadapan dan belakang kereta direka supaya mudah remuk? Ya, A, okay? Sebab kita pakai formula daya impuls kan. F sama dengan MV tolak MU per T. So, kita nak bagi daya impuls dia rendah. Okay, supaya kereta tu tak adalah penumpang dalam kereta tu teruk kena kan. So, kena rendahkan daya impuls. Caranya kena panjangkan masa pelanggaran. So, cara nak panjangkan masa pelanggaran, kereta tu mesti lagi panjang dia punya apa ni. Lagi bagus. Kemik. Dia ambil masa lah nak kemik-kemik tu. So dia memanjangkan masa pelanggaran. Okay. 12A. Okay, next. Okay, Raja 4. Raja 4 menunjukkan jisim bagi bola sepak adalah 0.5 kg. Bergerak dengan hal, okay, 0.5 kg ni M lah jisim, mass. Ni hal laju 8. Okay. So 8 tu mewakili apa? Hal laju awal. Okay. And then dia buat apa? Pemain meluru ke hadapan dan menendang pula bola dengan hal laju 16 pada arah bertentangan. Okay, asalnya bola tu bergerak dengan hal laju 8 meter saat meter 1. Tiba dia, tu hal laju awal dia. Tiba budak ni dia tendang pula dengan hal laju 16 meter saat meter 1. So ni V lah hal laju akhir. Okey, so apakah impuls yang dialami oleh bola itu? Dia tanya impuls tau, dia bukan tanya daya impuls. Kalau impuls apa formula dia? Bawah semalam cikgu ajar. MV tolak MU. Ya, FT lah, MV tolak MU ya. Iaitu FT sama dengan MV tolak MU. Tu impuls. Okay, FT ni adalah impuls. Jadi masuk formula M 0.5 kg. Lepas tu hal laju akhir. V tu hal laju akhir 16 tolak dengan 0.5. Hal laju awal dia 8. Okay, dapat apa? Dapatlah. Tekan kalkulator. Ada tak kalkulator? Tak ada. 4. Ya, 4. Okay, so sekarang ni apa unit dia? Dia nak pakai, dah semua sama kan? Senang lah. Okay, 4 lah. 4 Newton saat. Yelah sebab F ni kan daya Newton. T kan time saat. Tu yang Newton saat tu. Okay, boleh? Okay. Boleh. Okay, next. Nombor 14. Objek berjisim 525 gram. Okay, ni jisim mass. Mempunyai berat 7 Newton. Okey, di sebuah planet X, apakah pecutan graviti di planet tersebut? Pecutan A. Okey. Ini berat. Berat kan W weight, berat. Tapi dia unit dia Newton. So kalau Newton ni kita boleh anggap juga sebagai daya unit untuk daya. Nampak tak sekarang ni? Kita ada A, kita ada M, kita ada F. Formula apa ni? Formula F sama dengan M. MG. MA kan? MA. MG. MG pun boleh juga. MG. F sama dengan MG pun boleh. Sebab pecutan graviti G lah. Okey. Ataupun F sama dengan M pun, MA pun boleh sama je. Okey, jadi kamu nak cari pecutan graviti G sama dengan F per M. So F kita ada 7.0 Newton bahagi mass.
Jisim, boleh ke pakai 525 gram ni? Tak boleh Kena pakai unit SI iaitu kg. Tukar kepada kg dapatlah 0.525 kg. So bahagi 0.525 kg. Dapat berapa? 7 bahagi 0.525. Kamu akan dapat 13. Mana ni? 13.33. Ya, 13.33. Kalau ikut sini dia punya unit dia ni lah, Newton kg negatif 1 ataupun kamu tahu G ni kan pecutan graviti. So kalau pecutan mestilah 13.33 meter apa ni? Meter saat berapa ni? Pecutan meter saat Negatif 2. ya, meter saat negatif 2. Okey. Sebab itulah yang gram ni kamu kena tukar ke kg barulah kamu boleh bagi jawapan dalam meter saat negatif 2. Kalau kamu kira pakai gram, kamu bahagikan dengan apa? Buat macam ni kan. Bahagi dengan 525 gram, lepas tu kamu dapat 13.33. Jadi lepas tu kamu tengok pecutan, meter bukan 13.33, kamu dapat berapa? Kalau macam ni 7 bahagi 5 ni, 7 bahagi 525, kamu akan dapat kosong ni 0.0133. Lepas tu kamu tengok pecutan, okey meter saat negatif 2. Kalau macam ni dah salah. Sebab kat sini pun kamu tak pakai unit standard international. So kena pakailah unit standard international. Baru boleh bagi jawapan meter saat negatif 2. Faham ke? Okay, sebab tu jawapan dia B, bola. Okay, next. Okay, bahagian 5 menunjukkan 2 buah satelit mengorbit satu planet berjisim M dengan pusat planet itu dengan apa ni? Jisim M dengan pusat planet itu sebagai pusat orbit. Okay, ni kita ada orbit ada 2 orbit. Ni orbit satelit 1. Okay, lepas tu